Right. And then dalam masa yang sama, menurut Sri Kandi Bersatu, keputusan ditukar saat akhir. Calon ketua Sri Kandi muda kecewa. Seorang calon yang bertanding Sri Kandi Bersatu kecewa dengan perjalanan proses pemilihan saya itu yang didakwa sangat bermasalah sehingga menyaksikan keputusan asal ditukar pada saat akhir. Bekas ketua Sri Kandi Muda Bersatu Penggal Lalu, Nurul Fazilah Kamarudin berkata beliau terkejut yang keputusan JPP bertindak menangguhkan keputusan pemilihan sayap Sri Kandi pada malam hari Sabtu mengundi meskipun pihaknya dimaklumkan telah memenanginya. Jelasnya tindakan JPP menangguhkan keputusan selama 2 hari menyebabkan beliau memohon penjelasan namun tiada sebarang maklumat. Secara keseluruhannya, keputusan itu amat mengecewakan. Contohnya, bahagian yang layak bersidang dan memilih tidak dibenarkan bersidang pada hari pengundian. Bagaimanapun, ada beberapa bahagian yang tidak layak bersidang, sebaliknya dibenarkan melaksanakan pemilihan, katanya. Ini baru 2,000-3,000 orang, tuan-tuan. Kita orang PKR, kalau bertanding, ratus ribu bertanding. Undi ratus ribu ni. One man, one vote. Kan? Dan dikatakan Armada Bersatu bantah keputusan pemilihan. Ini semalam punya berita. Armada Parti Bersatu Malaysia menyatakan bantahan terhadap keputusan pemilihan sayap itu yang diumumkan oleh JPP pada Selasa lepas. Penolong setiausahanya Muhammad Faiz berkata, pengumuman itu mengundang tanya-tanya bukan saja daripada perwakilan Armada tetapi juga ahli Bersatu. Menurutnya, JPP perlu menjawab beberapa persoalan, antaranya mengenai proses pemilihan sama ada dijalankan secara telus atau terdapat campur tangan individu tertentu. Hal ini dibangkitkan kerana lebih 4,700 undian telah dibuat oleh perwakilan yang ingin memilih saf kepimpinan. Mengapakah proses dan tata cara pemilihan kali ini dilihat tidak dibuat dengan baik dan teratur, katanya. Beliau memberitahu kenyataan media dibuat oleh pengurusi JPP pada 27 Oktober hanya memberi ruang bantahan dibuka sehingga 10 pagi. Isnin dianggap satu proses tidak teratur. Apakah terdapat sebarang kebocoran maklumat yang telah berlaku, katanya. Now, adakah mungkin berlaku, saya kata, apa orang kata, pengharaman bersatu disebabkan oleh faktor-faktor ini? Jawapan mudah saya, ada kemungkinan, dan benda ini pernah berlaku kepada UMNO sekitar tahun 1988 dahulu, di mana UMNO diharamkan kerana ada bahagian ataupun ada cawangan, satu ada kawasan atau cawangan yang dikatakan tidak, atau bahagian yang mengatakan tidak melakukan undian secara sah, tidak berlaku pemilihan secara sah. Jadi mereka telah membuat petition ke ROS dan ROS akhirnya membatalkan UMNO pada waktu itu. So, kemelut kali ini berkemungkinan besar. Okey, semua parti ada kemelut, tuan-tuan. PKR pun ada kemelut dia. Kan, DAP pun ada kemelut dia. Amanah pun ada kemelut dia. UMNO pun ada kemelut dia. Semua ada kemelut dalam pemilihan parti. Tetapi uniknya dalam pemilihan parti Bersatu kali ini, sebab decree ataupun dia orang dah ada, macam mana saya panggil, dah ada so-called wahyu daripada Presiden mengatakan untuk jawatan-jawatan ini tidak boleh dipertandingkan. Baru-baru ni kan saya dedahkan bahawa sepatutnya 3 jawatan tertinggi naib itu tidak dipertandingkan melainkan oleh orang yang dah di-appoint oleh Presiden dan dipersetujui di dalam majlis pimpinan tertinggi mereka. Tetapi akhirnya daripada 3 calon itu dia dah bertambah jadi 5 atau 6 calon, seorang tarik diri lah. Sedangkan kata Wan Faizal bahawa dia dah setuju dah supaya tak bertanding. Kenapa tiba-tiba ada pertandingan? Sebab tuan-tuan, sekarang ini kita kena faham, Bersatu mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menang kembali di dalam pilihan raya akan datang. Okay, of course lah. Kan, delusi ni semua ada delusi. Mereka mempunyai keyakinan tinggi boleh menang dalam pilihan raya akan datang, dan sesiapa yang berada pada kedudukan tinggi berkemungkinan besar dia akan memegang jawatan di dalam kerajaan secara sebagai menteri ataupun timbalan menteri kanan. Of course, obviously. Tetapi dalam masa yang sama, kenapa berlaku pertemuan ini? Kawan saya tanya tadi kan. Kenapa berlaku pertemuan ini sebenarnya? Dia berlaku disebabkan oleh faktor ini. Sewaktu Bersatu ditubuhkan oleh bekas-bekas UMNO. Itu kita kena faham satu perkara. Bersatu ditubuhkan oleh bekas-bekas UMNO. Now, what happened? Bila berlaku pengkhianatan tahun 2020, satu kumpulan gerombolan bekas-bekas PKR ni masuk. Dia masuk ke dalam Parti Bersatu, Azmi, Zuraidah pada waktu itu dan sewaktu dengannya, dia masuk dalam Bersatu dan mereka membentuk pasukan mereka sendiri. Cuma bila mereka masuk ke dalam Bersatu, dia masuk di dalam rumah yang sudah penuh. Faham maksud rumah yang penuh? Erti kata jawatan-jawatan tu dah di
what they call that, dah diisi lah, jawatan-jawatan dah diisi. So takkanlah selama-lamanya mereka nak apa orang kata jadi penumpang ataupun hanya sekadar kalau kita masuk rumah tu dia hanya duduk dekat ruang tamu, tak duduk di dalam bilik. Faham maksud saya juga, analogi saya kan. Jadi tak nak mereka kena bertanding. But of course bagi mereka yang dah ada jawatan, dah ada nama kat situ, yang menubuhkan parti dan sebagainya, mereka merasakan bahawa golongan ini adalah golongan yang pendatang. Jadi golongan pendatang kenapa nak sibuk-sibuk nak pegang jawatan tinggi? Tak perlulah. So berlaku pertembungan. So pertembungan inilah yang saya pernah kata dahulu, masalahnya bila Azmin masuk dalam tim Bersatu dan geng dia masuk dalam tim Bersatu, dia nak jadi apa? Azmin ni dia datang daripada PKR, geng Azmin ni, dia memegang jawatan tinggi, timbalan presiden, naib presiden, ketua pemuda, apa orang kata, dan sewaktu dengannya dia memegang jawatan yang tinggi. Tiba-tiba masuk ke dalam parti Bersatu, dia tak ada apa kecuali Azmin. Itu antara sebab kenapa Zuraidah marah, kenapa Zuraidah tarik diri daripada Bersatu dan akhirnya menyertai Parti Leriseng, PBM, Parti Bangsa Malaysia, dan kemudian keluar. Kerana apa? Kerana pada waktu itu dia memegang jawatan menteri tetapi dia tidak ada jawatan di dalam parti. Ada jawatan di dalam parti. Dia ada jawatan di dalam parti tetapi orang-orang dia tak ada. So seolah-olah dia di-isolatekan, dia dipisahkan. Kerana itu memang taktik biasa dalam politik. Kan? Kau tak boleh bawa ketumbukan kau kerana kau akan jadi kuat. So dia disekat, di kiri kanan disekat. Malah dia bukan Zuraidah, dia bukan setakat disekat oleh geng-geng Bersatu yang mana bekas UMNO, dia juga disekat oleh geng-geng Azmin sendiri. Kenapa tuan-tuan? Sebab position dia satu je. It's either Zuraidah or Azmin. So mereka berlumba di atas satu posisi. So masing-masing tarik-menarik. Dan dalam isu itu, Zuraidah kalah. Zuraidah kalah. Ada yang tanya juga nanti kan, dia kata, dalam PRU akan datang, kau rasa siapa pertandingan besar? Saya nampak sebenarnya the next election, pertandingan besar tu akan berlaku di antara Pakatan Harapan dengan PAS. Di situ pertandingan besar itu akan berlaku. UMNO macam mana is? UMNO unless dia dapat keluar daripada kemelut yang dia hadapi sekarang ini, saya nampak dia akan ada kesukaran. Saya bukan kata dia tak boleh, dia ada kesukaran. Dia kena keluar daripada kemelut yang dia ada, yang dia hadapi sekarang ini. Apa kemelutnya? Antaranya di antara adalah Zahid versus Najib. 1MDB semalam saya beritahu kan, yang Najib dia ada prima facie. Dia ada prima facie. Itulah cerita saya, tuan-tuan. Jadi panjang cerita 43 minit kita bercakap. InsyaAllah. Terbaik, terima kasih. Saya tertarik kan dekat TikTok ni kan. Dia cakap-cakap tulis tapi kalau saya thank you Nurul. kalau saya cakap kalau saya panggil dia orang tak berani. Naik. Okey, contoh Muhammad ni kan. Contoh Muhammad ni. Kalau saya buat naik ni dia takkan berani. Berani tak? Sebab dia private kan account dia. Cuba kau unprivate kan account.